Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran fayughayyiruhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Allahumma alimna ma rusyida wa murina wa azna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillah, sedang jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya, mari kita bersama-sama merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dilimpah kurniakan terhadap kita akan nikmat umur. Pada ketika ini telah masuk kita akan bulan Rajab, bulan yang istimewa di sisi kita. Banyak pahala-pahala dilipat kali gandakan. Banyak amalan-amalan yang khusus yang tidak ada di bulan lain tetapi digalakkan di dalam bulan Rajab. Dan seterusnya kita bakal bertemu dengan bulan Sya'ban. Dan seterusnya kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Dan tidak ada yang boleh menyampaikan kita kepada waktu-waktu seperti itu kecuali dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Maka berterusanlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa kita, di dalam zikir kita, di dalam tilawah kita, di dalam solat kita. Moga Allah SWT istiqamahkan kita berterusan. Di samping itu, waktu kita beribadah, kita masih lagi berpeluang untuk berpesan kepada rakan kita, ahli keluarga kita, anak isteri kita, untuk sama-sama mempertingkatkan ibadah pada waktu ini. Kerana kita bakal bertemu dengan bulan yang lebih baik daripada Rajab dan Sya'ban, iaitu bulan Ramadan. Jadi persiapkanlah diri kita untuk bulan-bulan ini, maka banyak supaya kita tidak terlepas pada kelebihan-kelebihan fadilat-fadilat yang Nabi SAW telah sabdakan dalam hadis baginda. Jadi kita dah masuk bulan begini, kalau ikutkan orang Arab, dia dah slow buat bekerja. Bulan Rajab, Sya'ban dia slow sikit dah. Masuk bulan Ramadan, terus tak ada bekerja. Khusus waktu-waktu yang berlalu dalam bulan Ramadan hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi berpuasa, malam bersolat tarawih, dan seterusnya tilawah, zikir, solat-solat sunat dikhususkan di dalam bulan Ramadan. Jadi kalau tidak ada kemampuan isti'adad iman ataupun dan juga rohaniat dan zahiriah kita yang kita tidak persiapkan daripada bulan Rajab lagi, maka mana mungkin kita boleh bersedia untuk melalui bulan Ramadan. Jadi kita dah boleh slowkan kita punya apa-apalah urusan dunia kita, bahkan tambahkan dengan amalan-amalan. Bahkan ulama-ulama kebanyakan mereka dah bermula untuk mengkhususkan ibadah pada bulan Rajab dengan berpuasa. Mungkin kita tak biasa untuk puasa berterusan di dalam bulan Rajab. Mungkin mulakan dengan beberapa hari Isnin, Khamis ataupun hari Abyad, hari putih. Kemudian dipertingkatkan kepada seminggu. Dalam sebulan seminggu contoh kata. Dan bila masuk bulan Ramadan, senang kata kita punya perut kita dah bersedia untuk berpuasa.
Bahkan walaupun waktu puasa pada ketika itu kita mampu untuk berdiri malam, kita mampu untuk memperbanyakkan ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah SWT beri taufik kepada saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita meningkatkan ibadah kita pada Allah SWT, insya-Allah. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Muka surat 194. Kalau salah beritahu ya anak-anak. 194 yang atas sekali. Adab menerima tetamu. Betul. Baik. Sebelum ini kita banyak terdedah dengan apabila kita menghadiri majlis, maka tetamu perlu beradab. Kita datang tempat orang kena beradab. Bukan dunia kita, bukan tempat kita. Kita tidak dikenali, maka kita beradab. Alhamdulillah kita dah berlalu adab tersebut. Maka kali ini adalah adab menerima tetamu, iaitu adab ini khusus kepada tuan rumah, tuan punya tempat, sahibul bait, pemilik majlis, yang mana dia juga perlu pada adab-adab yang maknanya dipelajari supaya dia juga tidak ada kesalahan dalam menerima tetamu. Kesalahan dalam waktu menerima tetamu. Yang kelima dah berlalu. Yang keenam, tatkala menghidangkan makanan, maka dahulukanlah tamu yang lebih tua atau alim untuk memakannya. Allah SWT berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'amaluna khabir. Allah SWT akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat, dan Allah SWT Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Jadi bersamaan ataupun relate dengan hadis ini, dengan maksud daripada yang keenam, yang ini menghidangkan makanan, maka didahulukan tamu yang lebih tua ataupun yang alim. Maka di antara orang Islam ada darjat-darjat yang berbeza. Di kalangan kita ada alim ulama, di kalangan kita ada sahibus samahah mufti, tuan qadi, tuan imam, tuan Bilal, hatta tuan Bilal, siap masjid surau juga, tuan-tuan mulia Allah SWT, adalah darjat-darjat yang berbeza-beza di dalam agama kita, dan disunatkan untuk kita memuliakan mereka. Kita muliakan mereka pertama sekali. Kenapa kita nak memuliakan orang Islam? Kerana di dalam hatinya ada kalimah la ilaha illallah, yang mana Allah SWT beritahu, jika siapa-siapa di antara orang, di antara hamba-Ku yang mati bertemuku dengan membawa iman, walaupun sebesar zarah, gandaan syurga bagi dia adalah 10 kali dunia. Allah sendiri yang memuliakan orang yang ada kalimah la ilaha illallah. Bahkan di kalangan orang Islam itu sendiri, bukan kalimah la ilaha illallah semata-mata, bahkan di antara mereka ada yang berilmu, ilmu agama. Di antara mereka para syuhada, di antara mereka orang-orang yang terkedepan dalam mengorbankan diri masa mereka untuk agama Allah SWT, maka Allah SWT muliakan mereka. Contohnya yang sering kita dengar daripada hadis Nabi SAW, daripada pertuturan baginda Rasulullah SAW, Nabi membezakan para syuhada di dalam peperangan Badar. Nabi beritahu bahwasanya Allah SWT telah mengampunkan dosa para syuhada Badar ni, yang meninggal dunia berapa orang? Para syuhada Badar 14 orang ni, mereka ni yang sertai 313, yang syahid 14 orang. Ini terlalu sedikitlah. Allah SWT menangkan mereka. Para syuhada mereka ni orang yang syahid dalam medan peperangan dulu, telah diampunkan dosa-dosanya. Bahkan mereka adalah para syuhada, orang yang syahid yang pertama-tama dalam
peperangan yang pertama dalam Islam. Bahkan siapa sahaja yang menyertai peperangan Badar, iaitu 313 orang, Nabi sering memuliakan mereka. Mereka ni diampunkan dosanya yang terdahulu dan diampunkan dosa-dosanya yang akan datang. Jadi ada perbezaan tak orang yang menyertai peperangan Badar dan tidak? Ya, ada perbezaannya. Jadi Nabi sendiri memuliakan mereka, salah satunya para syuhada, kemudian orang yang menyertai peperangan Badar, kemudian orang yang berhijrah daripada kota Mekah ke Madinah, juga orang yang mulia juga. Jadi Nabi SAW telah membezakan mereka kerana pengorbanan mereka untuk agama. Jadi kita hari ini nak memuliakan orang yang berilmu agama di kalangan kita kerana susah payahnya mereka untuk menuntut ilmu agama. Kemudian dia datang ke tempat kita, menyampaikan pula kepada kita. Kita biasa dengar orang yang menuntut ilmu agama Allah SWT ni banyak susah payahnya. Bahkan biasa kita dengar bahawasanya ada anak-anak murid yang mana belajar ilmu agama Allah SWT tanpa ada support ataupun beasiswa, semua dengan wang sendiri. Tuan guru saya dulu dia keluar daripada Malaysia pergi ke Mesir tanpa ada dorongan daripada kedua ibu bapa. Duit cari sendiri, susah payah. Kat sana dengan dalam keadaan susah payah, tak ada makanan yang cukup. Waktu musim buah-buahan, teringin sangat nak makan buah-buah. Jadi mereka yang memang ada sponsor, beasiswa yang cukup semua, tuan-tuan mulia, alhamdulillah dapat apa yang dia nak makan, dia dapat. Apa yang nak pakai, dapat. Tapi tuan guru saya nangis dalam selimut, nak makan apa tak boleh, tak ada duit. Duit ada cukup-cukup untuk pembelanjaan untuk dalam kuliah, penempatan, cukup masa kena balik. Pun begitu, dalam susah payah dia, niat mereka tidak lain tidak bukan untuk memudahkan kita hari ini menyampaikan ilmu agama Allah SWT kepada kita, dihidangkan kepada kita. Jadi kita mudah je ambil ilmu, datang ke masjid, dengar kuliah, dapat ilmu, sampai kepada anak isteri kita dan diamalkan dalam kehidupan kita. Jadi susah payah. Jadi wajib ke atas mereka ni dimuliakan di kalangan kita untuk kerana Allah SWT sendiri telah beritahu dalam Al-Quran, Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian kerana iman di dalam hati orang-orang Islam dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Para ulama di kalangan kita dimuliakan di sisi Allah SWT, jadi kita pun muliakan mereka. Jadi apabila kita nak makan sama-sama, kita dahulukan mereka. Tak payah tunggu sampai mereka habis dulu. Itu yang terbaik kan. Kita tolong ustaz kita, jamu ustaz kita makan, kita tunggu sampai ustaz kita habis makan, kemudian baru kita makan. Itu yang terbaik. Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah apabila ada alim ulama di kalangan kita, kita muliakan, minta dia mulakan dahulu. Mulakan saja. 2-3 suap, lepas tu baru kita mula. Itu dah dikira sebagai memuliakan mereka, bahawasanya mereka makan dahulu baru kita. Yang terbaik macam mana? Bagi di kalangan alim ulama ni makan selesai dulu, kemudian baru kita makan. Itu yang terbaik. Jadi kalau ada dalam majlis, kita sebagai tuan rumah, kita sebagai sahibul majlis, ketua ataupun orang yang menjemput orang untuk datang makan, maka kita minta supaya di kalangan kita mungkin ada orang yang tua, di kalangan kita ada orang yang alim ulama, maka minta ustaz-ustaz kita, alim ulama kita untuk memulakan makan dahulu, kemudian baru diiringi oleh jemaah-jemaah yang lain. Yang ketujuh, menemani tetamu sampai pintu luar rumah ketika izin akan pulang. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, inna minas sunnati an yakhruja ar-rajulu ma'a dhaifihi ila babid dar, rawa Ibnu Majah. Dan di antara yang termasuk dalam hukum sunnah, iaitu hendaklah seseorang lelaki menemani tetamunya tatkala akan pulang sampai pintu rumah. Yang diberitahu dalam hadis ni, ini yang biasa, yang sekadar paling kurang. Kita orang kata menemankan tetamu kita waktu
keberangkatan pulang mereka sampai ke pintu rumah. Itu paling kurang. Biasa yang kita dengar daripada hikayat ataupun yang biasa kita dengar daripada kisah para sahabat, kan, para sahabat ini, kan, bahkan Nabi sendiri pernah, kan, menemani tetamu sehingga keluar daripada kota Madinah, sehingga keluar daripada kota Mekah kerana memuliakan tetamu. Kalau kita ni contohnya macam mana? Mungkin sampai keluar daripada Selayang, sampai keluar daripada kampung kita. Itu adab seorang tetamu. Yang paling tinggi adab dan akhlak di kalangan kita ialah para Nabi. Jadi apa yang kita biasa dengar sampai ke keluar daripada kota Mekah dan kota Madinah. Tapi yang biasa kita, yang boleh kita laksanakan ialah biasanya sampai ke halaman rumah, sampai keluar daripada pintu rumah. Itu yang sebaiknya. Jangan biar je. Jangan dibiarkan sahaja tetamu kita balik dalam keadaan kita pun kadang-kadang tak beri salam, dan kadang kita tidak menemani sampai ke keluar daripada rumah kita. Itu tidak yang sepatutnya. Sepatutnya bahkan kita menemani tetamu kita sampai ke pintu rumah kita, atau yang terbaik sampai keluar daripada halaman kita, ataupun sampai tidak boleh dilihat oleh mata kita. Lambaian akhir mungkin contoh kata. Sampai kenderaan tu tak nampak baru kita balik. Kenderaan yang bawa tetamu kita dah tak nampak dah, baru kita masuk ke dalam rumah kita. Itu yang terbaik. Jadi tuan rumah ni kalau ada jamuan ke apa, kita kena berada di luar rumah yang sesuainya, ataupun kita berada di hujung tempat yang mudah untuk tetamu berjumpa dengan kita. Jangan kita duduk dalam, mana tetamu, mana tuan rumah ada dalam bilik tengah main game. Tak jadi kan? Tuan rumah kerana di luar, kan, bersedia untuk keberangkatan pulang tetamu-tetamu, dan kita temankan mereka sampai tidak kelihatan. Itu yang terbaiknya. Sebenarnya biasanya kalau dalam satu majlis ataupun event, biasa kita dengar perkataan usher tu kan, usher, penyambut tetamu. Itu sebenarnya bersamaan dengan adab-adab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang kafir yang mulakan dahulu, bahkan itulah apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila tetamu datang kita menjemput, apabila tetamu pergi kita temankan sampai tetamu tidak kelihatan. Yang ke-8, tidak menyinggung perasaan tetamu dengan gerakan atau hal-hal yang menunjukkan hal tersebut. Tidak menyinggung perasaan tetamu dengan gerakan atau hal-hal yang menunjukkan hal tersebut. Maknanya pergerakan kita menunjukkan bahawasanya kita boleh menyinggungkan tetamu. Sepatutnya tetamu datang kita bermanis muka, kita tak bermanis muka. Kita tunjukkan masalah kita. Kita bermasam muka sehingga tetamu terasa dengan mungkin kehadiran aku ni menyebabkan tuan rumah tak seronok. Dengan orang lain mungkin, tapi dengan saya tidak. Walaupun pada seseorang, maka tuan rumah tak selayaknya berbuat sedemikian. Kalau tuan rumah tidak berkenan dengan seseorang, dia tidak boleh menunjukkan masam mukanya kepada seseorang, bahkan dia kena bermanis muka pada seluruhnya, keseluruhannya. Tidak boleh. Jangan sekali-kali menunjukkan bahawasanya kita ni tidak suka pada tetamu kita. Yang ke-9, berjabat tangan dengan tetamu yang sesama mahram. Yang sesama mahram, maknanya lelaki dengan lelaki, wanita dengan wanita sahaja. Kena berjabat tangan tak? Kena berjabat tangan. Apabila kita berjabat tangan, diampunkan dosa-dosa kita yang kecil. Tetapi lelaki dengan lelaki, wanita dengan wanita. Kadang majlis besar tu dia. Kadang ada majlis yang disertai dengan dengan alim ulama kadang-kadang. Tetapi ada yang berjabat tangan yang bukan mahram, maka itu menjauhkan majlis tersebut daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu penting permulaan tadi, sebelum ni kita banyak pengajian, maksudnya diasingkan dalam majlis tersebut di antara lelaki dan wanita. Kerana apa? Tidak mahu terjerumus pada ni berjabat tangan. Dia rasa berjabat tangan semua boleh, sebenarnya tidak. Kena nak menjaga batas-batasan ni, yang mana majlis tersebut kalau boleh tidak ada satu maksiat pun berlaku yang menyebabkan malaikat rahmat
menjauhi majlis tersebut. Jadi kena berjabat tangan sesama mahram saja. Yang ke-10, sebab tu biasalah kita kan, kita biasa ajarkan anak kita yang ini boleh salam, yang dia tak boleh salam. Kadang dia tak tahu kan, anak kita kadang umur dah 18 tahun 17 tahun, dia tak tahu mana yang boleh salam, mana yang tak boleh salam. Semua dia salam. Ni kawan ayah saya, kawan mak saya, semua dia salam. Kita kena ajar, kena tahu kan, mana yang mahram, mana yang bukan mahram. Yang ke-10, berdiri ketika menerima tetamu. Berdiri, jangan duduk-duduk kan. Tetamu apabila datang hadir kepada di dalam rumah kita, bukannya kita dalam keadaan duduk, bahkan kena berdiri. Bukannya merendahkan diri kita, bahkan memuliakan diri kita dengan kita berdiri. Kalau kita duduk je, seolah-olah macam raja. Kerana raja pun tidak seperti itu. Kita tidak perlu dihormati seperti raja dan sultan, kerana kita orang biasa. Bahkan kita, di kalangan raja dan sultan pun kadang-kadang tuan-tuan Allah SWT, apabila menerima tetamu, dia sendiri berdiri, dia tidak duduk. Dia tidak duduk, dia berdiri. Jadi kita juga begitu, apabila menerima tetamu kita berdiri. Apabila tetamu duduk, baru kita duduk bersama. Yang ke-11, menyambutnya dengan senang hati. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tasafahu yadhhabul ghillu an qulubikum. Rawahu Ibnu Adi. Saling berjabat tanganlah kalian, nescaya akan hilang rasa dendam di hati kalian. Memang ada rasa dendam, tapi dengan berjabat tangan insya-Allah akan hilang, akan terungkai dendam-dendam kesumat yang dah lama, tuan-tuan mulia. Pada suatu hari Al-Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menangis. Kemudian beliau ditanya, mengapa engkau menangis? Beliau menjawab, telah berlalu seminggu namun tidak ada tetamu yang datang ke rumahku. Sedih Imam Ali bin Abi Talib, sedih berlalu seminggu kerana tidak ada tetamu. Kita sekarang sebulan, 2 bulan tetamu tak datang pun biasa dah. Mungkin sibuk. Tapi orang-orang terdahulu, tentunya Allah SWT, mereka membina rumah, mereka mempunyai tempat-tempat yang tertentu, mereka bina harta mereka untuk tetamu yang hadir. Apabila tetamu tidak hadir, gelisah. Kerana tetamu yang datang membawa rahmat. Tetamu yang datang membawa rahmat, memberikan keberkatan pada rezeki kita, memanjangkan umur kita. Jadi apabila tidak ada tetamu, maka kelebihan-kelebihan ini kurang. Kelebihan-kelebihan ini akan kurang. Ziarah menziarahi, tetamu datang menziarahi, ini amalan apa, tuan-tuan SWT? Adalah amalan ahli syurga. Di dunia ni, tuan-tuan SWT, semua kita buat solat, puasa, zakat, haji, semua amalan-amalan ni semua kita dapat laksanakan di dunia. Tetapi di akhirat, solat dah tak ada, puasa dah tak ada, zakat dah tak ada. Yang ada apa? Ziarah menziarahi. Tetamu datang bertemu dengan tuan rumah. Kita ada syurga, bayangkan kita syurga, sahibul jannah, kita ni pemilik syurga. Dia tak akan gembira bila tidak ada orang yang datang ke syurga dia. Bahkan di sana nanti kita akan menziarahi syurga Nabi SAW, menziarahi syurga-syurga orang-orang Islam, tuan-tuan Allah SWT. Jadi itu adalah amalan di dalam syurga. Jadi ziarah menziarah ini amalan ahli syurga. Bukan kita, kalau boleh bukan di waktu hari raya saja, bahkan bila-bila masa ada orang senantiasa berziarah, kerana ini adalah amalan ahli syurga. Jadi Imam Ali bin Abi Talib, dia akan rasa sedih apabila dalam satu hari tidak ada, satu minggu tidak ada orang yang menziarahi beliau. Yang ke-12, menyuapi sang tetamu ketika menghidangkan makan. Ini bukan sembarangan yang boleh lah. Kalau orang biasa tak apa. Kalau orang tak biasa, dah lah macam ni, saya datang dengan isteri saya, awak suap-suap pula. Saya dengan isteri saya pun tak buat, contoh kata. Tapi kalau biasa tidak mengapa. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza akala ahadukum ma'ad dhaifi falyulqimhu biyadihi." Falyulqimhu biyadihi. Fa idza fa'ala dzalika kutiba lahu bihi amalu sanatin siyamu nahariha wa qiyamu lailiha. Rawahu Ibnu Darda marfu'an wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man at'ama akhahu luqmata hulwatin lam yadhuq mararatan yaumal qiyamah." Dua hadis yang
di bawah tajuk yang sama. Yang pertama ialah, jika salah seorang dari kalian makan bersama tetamu, maka suapkanlah makanan untuknya dengan tangannya, kerana apabila dia melakukan hal tersebut, maka ditulis baginya pahala beribadah setahun. Setahun, tuan-tuan. Beribadah setahun, dihitung puasa pada siang harinya dan bertahajud pada malamnya sepanjang tahun. Allahu Akbar. Tapi kena minta izin lah, kalau tak jadi bergaduh. Apa suap-suap ni? Minta izin boleh tak? Kalau dah biasa kawan rapat, Allah dah lama tak jumpa, suap dia dengan keizinan dia boleh. Apa pahalanya? Kita beritahu ni. Setahun puasa, tuan-tuan mulia, dan setahun bertahajud. Masya Allah. Hadis riwayat rawat Abu Darda marfu'an. Marfu'an ni hadis yang tinggi lah, hadis yang darjatnya tinggi, marfu', hadis marfu'. Dan satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang menyuapi makanan yang manis kepada saudaranya, maka dia tidak akan merasakan kepahitan, kesusahan pada hari kiamat. Makanan manis maksudnya sikit je lah, tak ada orang masuk. Tapi cek juga, saya tak makan manis bang. Dah. Dia tak ada masalah manis, makan manis, boleh tak? Boleh, insya-Allah. Ini ada dalam setengah-setengah adat resam, suapkan makanan yang manis. Bukan suap nasi, bukan suap roti, makan yang manis. Maknanya kuantitinya sikit. Setengah-setengah bangsa ataupun adat resam setengah-setengah kaum biasa benda ni. Rupanya ini berdasarkan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang menyuruh kita menyuap makanan yang manis kepada saudaranya, maka dia tidak akan merasa kepahitan, kesusahan pada hari kiamat kelak nanti, insya-Allah. Jadi kena buat ni nampak macam tak biasa lah, Ustaz. Benda yang tak biasa tapi sunnah kita buat bagi biasa. Sebab kerana sunnah, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita bayangkan kelebihan dia. Kalau tak buat tak dapat. Kalau tak buat tak dapat, tuan-tuan. Kita nak berjalan tengah hari di waktu panas terik, solat Jumaat, jalan kaki. Buat apa nak jalan kaki? Kereta ada, motor ada. Ini bukan cerita masalah kereta ada, motor ada. Ini masalah bahawasanya inilah amalan sunat pada hari Jumaat, pergi solat Jumaat jalan kaki. Jadi kalau tak nampak dia punya kelebihan, tak buatnya. Satu dah tahu tapi tak buat-buat juga kerana tak tahu kelebihan. Tapi apabila kita dah tahu kelebihannya, masya-Allah. Apa tadi kelebihan suap saudara kita makan? Pahala setahun, puasa setahun. Bukan puasa 30 hari bulan Ramadan. Solat tahajud selama setahun. Boleh tak kita rasa? Bermula malam ni sampai tahun depan bulan Rajab, saya takkan miss solat tahajud saya. Cakap boleh tapi belum tentu, belum tentu kemampuan kita. Lewat sikit tidur, susah nak bangun. Penat sikit malam, satu hari, besok pagi tahajud. Bukan tahajud, subuh pun kadang-kadang terlajak. Kemampuan kita tidak sampai. Keinginan ada, alhamdulillah, tapi kemampuan tidak mampu, tidak ada. Jadi kelebihan ini, masya-Allah, dengan kelebihan ini tuan-tuan Allah SWT, kita bayangkan, kita buat pada saudara kita. Tak boleh dengan saudara kita, anak isteri kita. Anak isteri kita dapat tak? Dapat juga, tuan-tuan. Makan ramai-ramai, suami isteri contoh kata, atau makan dengan anak-anak cucu, tuan-tuan mulia, suap menyuap, cucu pun suap kat atuk. Allah Akbar. Boleh menangis atuk. Kenapa? Kita bayangkan ini pahala dia, tuan-tuan mulia, maka kita amalkan, insya-Allah. Bukan hari pernikahan ya, tuan-tuan mulia, makan beradab je. Lepas tu dah 30 tahun kahwin, Ustaz. Tak ada, itu last lah. Itu pertama dan last, Ustaz. Makan beradab dah tak ada dah. Nabi minta kita buat selalu, sering-sering buat perkara ini supaya dapat kelebihan dia, insya-Allah. Yang ke-13, harus mengetahui bahawa para tetamu yang datang hanyalah makan apa yang telah Allah SWT rezekikan kepada mereka dan tidak mengurangi rezeki pemilik rumah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dhaifu ya'ti bi rizqihi
wa yartahilu bi dhunubil qaum wa yumahhisu anhum dhunubahum. Masyaallah. Rawahu Abu Syekh. Seorang tetamu datang dengan rezekinya masing-masing dan dia pulang dengan membawa dosa-dosa tuan rumah. Allahu Akbar. Dan membersihkan dosa-dosa mereka. Kita rasa bahawasanya tetamu yang datang ramai ni menyusahkan kita untuk menjamu. Hakikatnya tuan-tuan Allah SWT kena yakin sungguh-sungguh. Kalau kita menjamu tu yakinlah bahawasanya setiap tetamu yang datang tu memang dah ada rezekinya di dalam rumah kita. Kita ni perantaraan je memasak nasi. Perantaraan saja menggunakan harta kita untuk beli barang-barang makanan. Perantaraan sahaja untuk bagi makan kepada mereka. Yakin sungguh-sungguh bahawasanya pada tengah hari ini, pada waktu ini, sebenarnya Allah SWT memang dah tetapkan rezeki mereka sebanyak itu. Tetamu pula balik dengan Alhamdulillah tuan rumah, terima kasihlah, tak pernah-pernah kenyang makan tengah hari. Datang sini makan kenyang, terbaik, bukan sekali tambah, 3 kali tambah. Nasi pula nasi, bukan nasi biasa-biasa lah, nasi Arab lah, nasi maklubah, nasi apalah, semua ada. Nasi berani 3 jenis. Mana tak tambah 3 kali? Tapi kita yakin sungguh-sungguh bahawasanya ini memang rezeki mereka. Yang Allah SWT gunakan kita sebagai perantaraan untuk menyempurnakan rezeki-rezeki mereka. Sama macam kita ni macam haiwan binatang yang lain. Jika Allah SWT mahu memberi rezeki pada satu-satu kaum dengan perantaraan beras, padi, Allah gunakan binatang, lembu yang menggemburkan tanah. Itu perantaraan. Apa lagi tuan-tuan mulia? Kadang-kadang padi itu banyak, cantik, tiba-tiba satu musimnya orang kata satu relung, satu kotak tu habis, musnah. Yang baki itu untuk dimakan. Alhamdulillah, itu memang direzekikan oleh Allah SWT. Yang musnah itu bukan rezekinya kita. Jadi kita yang menjamu tadi yakin sungguh-sungguh bahawasanya hari ini Allah SWT menggunakan saya jadi perantaraan untuk menyempurnakan rezeki ataupun rezeki makhluk-makhluk Allah SWT. Sama kisahnya macam Nabi Sulaiman AS yang ingin memberi rezeki kepada ikan di dalam laut. 40 hari 40 malam punya 40 hari 40 malam punya persediaan makanan. Dah siap dah. 40 hari punya persediaan. Dah siap dah nak bagi makan kepada makhluk Allah SWT. Bukan tetamu, bukan kampung sini, bukan kampung satu selayang baru, bukan. Satu dunia. Niat Nabi Sulaiman AS dengan kerajaan yang dimiliki, kekuatan, kehebatan, kekayaan yang dia ada. Dia niat begitu. Dah siap nak bagi makan kepada makhluk yang pertama sekali di dalam laut. Keluar satu ikan. Ikan besar. Sekali makannya zap, 40 hari 40 malam punya makanan habis. 40 hari 40 malam punya makanan habis. Satu lukmah ataupun satu suapan. Ikan beritahu bahawasanya tidak ada hari yang aku lebih lapar daripada hari ini. Kerana setiap hari Allah SWT sempurnakan hajat aku untuk makan 3 kali ganda daripada ini. Masya Allah. 3 kali ganda tuan-tuan mulia. Dan di dalam laut tu ada lagi banyak ikan yang lebih besar daripada aku, yang mana aku ni kalau masuk celah-celah gigi mereka je. Bagaimana Allah SWT sempurnakan hajat mereka? Pada hari itu 40 hari 40 malam Allah gunakan khidmat ataupun perantaraan sebab Nabi Sulaiman AS untuk menyempurnakan rezeki makhluk-makhluk Allah SWT. Jadi tetamu yang datang dari Allah SWT yakin sungguh-sungguh dia makan kenyang ke, dia makan sampai licin ke, itu rezeki dia. Allah habis saya pun tak sempat. Rezeki dia bukan rezeki saya. Tuan rumah pun tak sempat. Jangan mengeluh. Sebabnya itu rezeki dia, mereka memang bukan rezeki saya. Nak kena yakin sungguh-sungguh. Ni tak apalah. Dahlah datang menjemput. Habis, tak ada tinggal sikit pun tuan rumah punya. Rezeki mereka tuan-tuan. Jangan kita mengeluh. Rezeki mereka. Mereka memang rezeki mereka. Bahkan tetamu tadi makan dengan rezeki masing-masing. Bahkan di antara mereka pun tidak ada A mengambil rezeki B, B ambil rezeki C, tak. A memang dah dapat rezeki dia, C memang akan dapat rezeki dia, yang seterusnya. Dan mereka ni membawa dosa tuan rumah. Allah Akbar. Kita ni banyak dosa. Bagi tetamu makan, jamu tetamu kita makan, rupanya Allah SWT
menyebabkan kita punya dosa-dosa terampun. Mereka ni tetamu ni membawa dosa-dosa kita keluar daripada rumah kita dan membersihkan dosa-dosa mereka. Masya-Allah. Jadi banyaklah lebih pahala ni. Allahu Akbar. Kita rasa habislah bulan ni kan, buat satu majlis je habis kan, lari bajet kan, lari kita punya bajet sebulan. Rupanya sebenarnya itu adalah rezeki mereka. Bahkan Allah SWT berikan kelebihan bagi kita, diampunkan dosa-dosa kita. Itu yang kita nak tuan-tuan dia. Yang ke-14, menghormati tetamu yang dikenali dan juga yang tidak dikenali. Ini susah sikit ni kan. Kadang-kadang kita punya jemputan tu kadang kan, dia sampai kepada orang yang kita kenal, alhamdulillah. Yang tak kenal siapa kena tanya. Tak kenal tapi tetap kan, alhamdulillah, tak apa, jemput masuk kan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akrama dhaifan ya'rifuhu fa ka'annama akrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man akrafa dhaifan la ya'rifuhu fa ka'annama akramahu Allah. Apa dia punya terjemahan dia? Terjemahan yang hebat ni. Barang siapa yang menghormati tetamu yang dikenalinya, maka dia seakan-akan dia menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang menghormati tetamu yang dia tidak kenal, maka seakan-akan dia menghormati Allah Subhanahu wa taala. Tak kenal ni siapa ni, tak kenal. Tapi kita yakin bahawa dia pun makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita menjamu mereka seolah-olah kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kenal, kita memuliakan Nabi. Yang kita tidak kenal di kalangan tetamu kita, kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghormati Allah Subhanahu wa taala. Kita tak kenal tetamu kita, tapi kita tahu bahawasanya dia datangnya daripada Allah, dia hamba Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sempurnakan hajat mereka. Tak kenal, ada orang datang kampung kita, tak kenal siapa ni, muka pun tak macam orang Melayu, tapi kita tahu dia tetamu kita. Kadang-kadang bukan orang Islam pun tuan-tuan mulia, tetamu kita tuan-tuan. 3 hari 3 malam kena sempurnakan hajat dia, tempat tinggal dan makan minum. Hak tetamu yang perlu kita tunaikan. Baik. Yang ke-15, bersyukur atas kemampuannya dalam menghidangkan makanan untuk para tetamunya, kerana hal tersebut dapat membebaskannya dari siksa neraka. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzabaha li dhaifihi dzabihatan kanat lahu fidaan minan nar. Barang siapa yang menyembelih haiwan untuk hidangan tetamunya, maka haiwan yang disembelih tersebut akan menjadi penebus, pembebas baginya dari api neraka jahanam. Sama juga orang yang mengorbankan binatang ternakan waktu hari udhiyah ataupun hari korban, menjadi binatang tunggangan bagi mereka di dalam syurga nanti. Masya Allah. Ini apa kelebihannya? Siapa yang menyembelih, tak kisahlah apa yang disembelih. Saya kambing tak ada ustaz, ayam. Sembelih ayam tak ada ustaz, arnab. Jangan kucing lah, kucing je ada ustaz. Kucing tak boleh. Binatang yang tak boleh dimakan. Jadi barang siapa yang menyembelih haiwan untuk hidangan tamunya, maka haiwan yang disembelih tersebut akan menjadi penebus, pembebas baginya daripada api neraka jahanam. Hadis riwayat Al-Hakim, Imam Hakim rahmatullah alaih. Nak jamu tetamu ada binatang ternakan yang telah dikorbankan untuk menjamu tetamu, maka dia menjadi penyebab kita dibebaskan daripada api neraka. Yang ke-16, bersyukurlah dengan kedatangan seorang tetamu dan juga hidangan yang telah dihidangkan untuk tetamunya, kerana selama makanan atau minuman masih dihidangkan untuk tetamunya, maka para malaikat akan selalu mendoakannya. Allah. Contoh katalah kita menjamu tetamu, majlis bermula pukul 11 pagi sampai ke 4 petang biasa, contoh 3 petang, 4 petang. Sepanjang itu tuan-tuan mulia, bukan satu malaikat, beribu-ribu, bahkan banyak malaikat yang akan mendoakan keampunan bagi kita. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikah la tazalu tusalli ala ahadikum ma damat maidatuhu mawdu'atan, rawahu Hakim wa Tirmizi. Sesungguhnya para malaikat masih tetap berdoa untuk salah seorang dari kalian selama makanan yang dihidangkan untuk tetamunya masih dihidangkan. Dah habis tambah lagi hidangan, dah habis tambah lagi hidangan.
Tetamu ada lagi, ada hidangan dah habis, cari sampai dapat. Sediakan hidangan lagi untuk tetamu-tetamu kita. Kenapa? Kita bertungkus-lumus untuk dapatkan hidangan tadi, lauk pauk tadi, kerana apa? Selama kita dapat memberi makanan kepada tetamu kita, malaikat tak putus-putus, tak berhenti-berhenti untuk mendoakan kebaikan bagi kita. Bayangkan daripada pukul 11 pagi sampai ke 4 petang. Setiap detik itu ada malaikat yang mendoakan kepada kita kerana kita menjamu tetamu kita. Bukan kita, mak tetamu ada tapi makanan habis. Bukan kita takut semata-mata itu. Sebab kita kena bayangkan bahawasanya malaikat ni tak ada lauk yang kita jamu pada tetamu kita, terputus doa daripada malaikat. Malaikat berhenti. Sebab syarat daripada hadis ni ialah madamat ma'idatuhu mawdu'atan. Selama makanan yang dihidangkan untuk tetamunya masih dihidangkan. Contoh kata tetamu boleh datang pukul 11 sampai pukul 4, pukul 3 je ada makan. Kat bawah tu tulis nota, pukul 11 sampai pukul 4, tapi pukul 11 sampai pukul 3 je ada makan. Siapa datang lepas tu tidak ada makan. Boleh karaoke free je. Contoh kata. Rugi tuan-tuan. Tetamu dah datang, kita tidak hidang. Kerana Nabi beritahu bahawasanya selama mana kita menghidangkan, selama itulah kita mendapat doa daripada para malaikat. Tiba-tiba contoh kata pukul 11 mula majlis, pukul 4 habis majlis dalam kad jemputan. Pukul 5 ada lagi tetamu. Dah tak boleh dah, saya pukul 4 je. Pukul 5 semua balik-balik. Tetamu memang boleh balik, semua kena balik. Tak boleh tuan-tuan. Tetamu kita terus terima tetamu, terus hidangkan makanan, terus malaikat akan mendoakan kepada kita. Bukan sampai pukul 4 je malaikat mendoakan kita. Pukul 5 malaikat doa, pukul 6 malaikat doa, berterusan sepanjang hari tuan-tuan mulia. Siapa yang doa? Malaikat. Ada makbul tak? Wallahi makbul. Makhluk yang tidak melakukan sebarang maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala mendoakan kepada kita tuan-tuan mulia yang pemaksiat ni tuan-tuan mulia, maka berterusan makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Faedah. Cara supaya makanan atau minuman yang akan dihidangkan untuk para tetamu menjadi berkah. Diriwayatkan dari salafus saleh, jika tuan rumah khawatir dengan hidangan yang telah dipersiapkan untuk para tetamunya tidak cukup untuk mereka, maka langkah pertama yang dianjurkan untuk dilakukan adalah membaca ayat berikut ini sebanyak 7 kali. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Sama juga ni, sama benda ni. Amalan ni kalau kita nak mengeluarkan harta duit kita daripada dompet kita, wallet kita, ini doa dia. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Keluar. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Tapi bacalah 7 kali. Kemudian baca doa berikut ini 1 kali. Bismillah, Allahumma a'zim fihil barakah. Dengan nama Allah, ya Allah yang maha besar, kurniakan pada makanan ini barakatnya. Apa dia? Hidangan yang akan disajikan menjadi berkah dan cukup untuk para tetamu yang hadir. Kita risau kan? Kita bajet sekian-sekian, tiba-tiba habis awal. Dah susah. Catering kata dah tak ada dah tuan, habis dah. Bajet yang dikeluarkan memang dah habis dah. Pukul 2 dah habis. Allah. Jadi kita usaha juga dapat kan makanan untuk supaya apa? Kita tak terputus daripada doa para malaikat. Dan cara untuk keberkatan tadi, inna hadza larizquna ma lahu min nafad. 7 kali. Bismillah, Allahumma azim fihil barakah. Kalau cerita kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di perkampungan satu perkampungan Bani Haram. Bani Haram ni satu perkampungan yang dekat dengan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni sebelum kedatangan Nabi ke Madinah, mereka dah mengharamkan di kalangan ahli keluarga mereka 14 perkara yang telah diharamkan oleh di dalam Islam. Walaupun mereka tak Islam, mereka tak minum arak. Walaupun mereka tak Islam, mereka tak tipu. Walaupun mereka tak Islam, mereka tak makan riba. Benda-benda yang ada dalam Islam yang diharamkan, sebelum datangnya Islam mereka dah buat dulu dah. Pelik tak? Tak pelik. Sebab inilah ajaran Nabi Isa AS, yang mana syariatnya kalau berterusan sama.
Tak sama, tak banyak beza. Tak banyak beza. Jadi pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat hadir dalam satu majlis yang dijemput oleh ketua Bani Haram tadi, Abdullah bin Haram. Dia menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa sahabat. Pada ketika itu peperangan Khandaq yang berlalu selama sebulan, dalam keadaan musim sejuk, dalam keadaan lapar. Jadi Abdullah bin Haram ni telah menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa sahabat saja untuk datang ke rumah Nabi sallallahu ke rumah untuk dihidangkan makanan. Tetapi Rasulullah panggil 1000 orang tentera orang Islam, sama-sama join. Makanan untuk 5 orang yang datang 1000. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan? Rasulullah baca sikit, hembus pada makanan, dan makanan tadi dalam hidangan tadi tak dibuka. Ambil, jangan dibuka. Buka sikit je, hidang. Untuk 5 orang tapi cukup 1000 orang. Buka ada lagi, cukup untuk ahli keluarga, dan keberkatan tu ada dalam tu. Jadi kalau kita hidang, salah satu amalan adab kita menghidangkan makanan nasi, jangan dibuka semua. Kita masak satu periuk untuk beberapa orang, ramai orang, kita buka, letak tudung periuk tu di tempat lain, terdedah makanan tadi. Adabnya jangan dibuka semua, sikit je buka. Jangan ditengok dalamnya. InsyaAllah lah, jangan ditengok. Itu dia, cara dia. Kita tengok dedah, habislah hai. Bertambah lagi. Allahu Akbar. Tadi masak berapa pot je, yang makan banyak. Allahu Akbar. Dah kita cuak dah. Itu amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Campur pula dengan amalan ni, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Bismillah ya Allah, Allahumma azim fil barakah. InsyaAllah, yakin Allah SWT bagi berkat. Kadang-kadang kita pun, yelah, bukan kita nak salahkan, kadang orang tak tahu. Catering ni dia buka semua. Makanan banyak terdedah ni bukan cara yang terbaik. Kalau boleh kita ambil, terus tutup. Ambil kita punya, tutup. Ambil tutup. Ni terdedah tentang Allah SWT. Yang makan sikit, makanan tu hilang keberkatannya. Sering-sering tutup makanan tadi. Periuk nasi, apa lagi ya tuan-tuan ni. Moga Allah SWT berikan keberkatan kepada makanan kita. Dah azan ya? Dah ya. Baik, yang seterusnya bahagian yang ke B ini ialah di antara adab-adab bagi seseorang tetamu. Wallahu alam. Sampai di sini saja pada malam ni. Moga Allah SWT beri taufik dan hidayah kepada saya dan tuan-tuan untuk kita sama-sama amalkan adab-adab, iaitu sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Inilah kehidupan yang dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa sukanya Rasulullah, walaupun Rasulullah telah wafat 1400 tahun, kita masih lagi mengamalkan sunnah-sunnah baginda dalam kehidupan kita, dan kita yakin bahawasanya inilah kehidupan suci murni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan amalkan bersama anak zuriat kita, cucu cicit kita sampai hari kiamat, insya-Allah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruman. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.